Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Fokus berita Sarawak mensasarkan untuk mewujudkan banyak peluang pekerjaan yang terdiri daripada sektor pemangkin dasar ekonomi dan perniagaan menjelang tahun 2030. Pasaran kerja masa kini mengharuskan tenaga kerja yang memiliki kemahiran pelbagai serta memenuhi keperluan terkini pihak majikan. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, pekerja sekarang perlu menjadi lebih fleksibel, berinovatif dan beradaptasi. Mempunyai ramai tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dalam bidang teknikal adalah salah satu pemboleh daya yang dapat menyumbang ke arah pembentukan negara maju yang makmur. Pelaksanaan pendidikan dan latihan yang bersifat industry-driven dan menghasilkan gaduhan yang holistik mempunyai ciri-ciri keusahawanan serta memenuhi keperluan industri. Seterusnya menjadi pekerja berkemahiran tinggi yang menyumbang terhadap produktiviti dan pertumbuhan ekonomi negara lebih-lebih negeri Sarawak. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat dalam Majlis Convocation ke-25 Sarawak Skills dan College ICAT di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Selasa. Sementara itu, seramai 1,009 graduan daripada pelbagai program akademik dan kemahiran menerima scroll mereka. Graduan tersebut terdiri daripada 483 penerima sijil kemahiran Malaysia SKM, 149 penerima diploma kemahiran Malaysia DKM dan 32 penerima diploma kemahiran Malaysia dalam pengiktirafan pembelajaran pengalaman terdahulu REL. Bagi program akademik ICATS UC dan ICATS MIRI, terdapat 59 graduan program ijazah kejuruteraan perisian dan pentadbiran perniagaan, 206 graduan daripada pelbagai program diploma dan 13 graduan program sijil kejuruteraan elektrik dan elektronik. Kira-kira 67 graduan pada tahun 2020 yang terjejas akibat pandemik COVID-19 turut menyertai majlis tersebut. Justru wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah menemu bual beberapa graduan berkenaan mengenai perasaan, perkongsian tips dan hala tuju mereka. Saya rasa sangat gembira dan bangga, dan saya juga rasa terima kasih kepada yang telah menolong saya dalam pengajaran saya, seperti lecturer saya, family saya, kawan-kawan saya. Sekarang saya masih ambil balik degree dekat sekolah sama. So mungkin saya selepas ambil degree saya akan mencari kerja. So kalau ada peluang mungkin saya akan cuba untuk buat bisnes sendirilah, macam company sendiri. At first I felt very curious because yesterday the slide don't have my names. So I was like, what will I get? Because I'm best student and the slide don't have my name. So today I finally figured out because I get a Pro Chancellor and I'm quite surprised because I don't realize I can do this good in studies. Yeah. My tips is like manage your time flexibly because I'm a person who like to jogging a lot. So I like to jogging in the evening, then I will study in the night. So it's make me feel excited because my body is still actively doing something. Make my brain very active. I want to continue my study in degree in ICAT, and the rest I still don't have a plan to do it because I'm still planning to finish my degree first and get maybe Chancellor or Post-Chancellor award again. Excited, then I want to cry. At the stage I was thinking about my lecturers and my families and the friends that who support me, and also the Chancellor and Vice Chancellor, professors, all they providing this opportunity to me. More focusing on my business. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak meneruskan usaha bagi mengeratkan hubungan persahabatan bersama China. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Michael Tiang Ming Tim memberitahu antara usaha tersebut ialah pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dan Bandar Guangzhou dari wilayah Fujian, China untuk menjalin kerjasama yang lebih erat.
Jelasnya kerajaan Sarawak dan China juga boleh menggalakkan aktiviti kebudayaan dan pertukaran antara majlis perbandaran melalui promosi aktiviti pelancongan. Beliau mengambil contoh berkenaan Kuching yang diiktiraf sebagai bandar gastronomi oleh UNESCO di mana pelbagai jenis produk makanan warisan tradisional dan pengalaman boleh dipromosikan dan dikongsi dengan pengunjung dari China. Michael Yang berkata demikian ketika mewakili Premier Sarawak dalam sesi perbincangan panel bagi Forum Minggu ASEAN China 2023 di China pada Ahad. Beliau menambah dalam usaha mempromosikan lawatan pelancongan, kerajaan Sarawak dan China boleh meneroka perkhidmatan penyeragaman atau menyediakan kemudahan kepada pengunjung melalui keseragaman dan integrasi perkhidmatan. Jelasnya lanjut, satu cara adalah menyediakan platform dalam talian yang membolehkan akses kepada perkhidmatan penting, maklumat, bantuan dan panduan dalam pelbagai bahasa. Manakala golongan belia harus mengembangkan bakat yang ada agar dapat cemerlang dalam semua bidang. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dr. Ripin Lamat berkata, setiap belia mempunyai kekuatan dan potensi tersendiri yang boleh dibangunkan melalui pelbagai ruang agar menjadi individu yang berkualiti dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ujarnya, hal ini termasuk dalam bidang sukarelawan, pembangunan ekonomi sukan atau industri kreatif. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perasmian Program Jelajah Belia Sarawak 2023 di Sri Aman pada Sabtu. Menurutnya, golongan belia sememangnya signifikan mempengaruhi perubahan dan pencapaian pembangunan politik, ekonomi dan sosial di Sarawak. Dalam itu, katanya Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Mindset sentiasa berusaha untuk mempromosikan aspirasi belia melalui pelaksanaan program-program pembangunan belia selaras dengan Objektif Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Difahamkan program Jelajah Belia Sarawak ini merupakan siri ke-26 dan ke-27 daripada 40 siri yang telah dirangka oleh Mindset, di mana ia juga merupakan kali pertama dianjurkan di Sri Aman. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari dijangka menyempurnakan sambutan Hari Belia Sarawak di Kapit pada 2 Disember 2023. Dalam perkembangan lain, penubuhan Biro Pendidikan Mukah di bawah Dewan Undangan Negeri Dun Talian merupakan suatu inisiatif penting ke arah pembangunan modal insan melalui pendidikan khususnya bagi kawasan Mukah. Tujuan penubuhan biro tersebut adalah untuk merancang dan melaksanakan program serta aktiviti pembangunan modal insan melalui platform pendidikan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Talian, Royston Valentine, kejayaan ini dapat dilihat dengan pencapaian pelajar dalam SPM dan STPM 2022 yang baru saja diumumkan pada bulan Mac dan Julai lepas. Beliau turut mengucapkan tahniah dan syabas kepada para pelajar atas kejayaan yang diperoleh dan berharap ia menjadi pembangkit semangat kepada pelajar lain. Royston berkata demikian dalam Majlis Apresiasi dan Anugerah Biro Pendidikan bahagian Mukah baru-baru ini. Dalam majlis itu, seramai 105 pelajar cemerlang SPM telah menerima insentif dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM21,900, manakala 45 pelajar cemerlang STPM menerima insentif berjumlah RM7,800. Sementara itu, dalam majlis sama, buat julung kalinya Biro Pendidikan mengiktiraf jasa guru yang telah berjaya menunjukkan peningkatan dalam peratus lulus dan grade peratas sekolah di peringkat SPM dan STPM. Biro Pendidikan melalui program 57 Hop juga turut membantu memberi sumbangan kepada anak-anak untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat kemahiran asasi diploma dan ijazah pertama sama ada di dalam atau luar negara. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak komited untuk melindungi dan memelihara hutan yang merupakan warisan semula jadi penting untuk ekonomi negeri. Pengarah Hutan Sarawak, Datuk Hamdan Mohamad berkata, aktiviti karbon hutan khususnya merupakan salah satu usaha kerajaan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dengan memelihara hutan yang terdegradasi. Katanya aktiviti ini dapat menjana kredit karbon sekaligus menjadi unit boleh diniagakan. We have thinking about this carbon actually, because once our Yang Amat Berhormat's Premier talk about it in several years ago, that we have to monetize our resources, forest resources, and then turn it into any opportunity, especially in revenue regeneration. So for forestry, we are thinking this is that we have to capitalize on the resources
turn it into opportunity revenue, and that's why within this 2 or 3 years we are working very hard actually, because this is something new for us. Even in Malaysia also we don't have any contoh that we want to use. So we have to send our officers with the blessing of the state government and Yang Amat Berhormat Premier, send our people to London, to Lisbon, Portugal, to learn, to get all the information about this initiative, especially on the carbon trading. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program seminar aktiviti karbon hutan di Kuching pada Selasa. Difahamkan seminar tersebut telah diadakan di beberapa kawasan bermula dari Miri, Bintulu Sibu dan berakhir di Kuching. Ia bertujuan untuk menyediakan platform bagi perkongsian pengetahuan dan perbincangan dalam kalangan peserta dari pelbagai sektor, termasuk agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, sektor swasta dan individu perseorangan. Justru Dato' Hamdan berharap seminar ini dapat memperoleh pandangan dan mengenal pasti peluang baru untuk mempromosikan aktiviti karbon hutan di Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya Fizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. Sebelum akhir berita edisi malam ini, saksikan kemeriahan Majlis Convocation ke-25 Sarawak Skill dan College ICATS di Pusat Convention Borneo Kuching pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat Salam Lukas.